Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurniaannya masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan perintahnya. Mudah-mudahan segala ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi di bawah tajuk hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bercakap dengan manusia mengikut apa yang mereka tahu, dan jauhkanlah ataupun tinggalkanlah perkara yang mereka tidak tahu. Yakni apabila kita ingin menyampaikan sesuatu kepada sesiapa, maka percakapan kita hendaklah berdasarkan keadaan orang yang hendak disampaikan itu. Ini kadar mana kefahamannya, pengetahuannya. Contohnya, untuk kita bercakap dengan kanak-kanak, kita tak boleh cakap macam dengan orang dewasa. Dia tak faham. Kita bercakap dengan orang yang duduk di kawasan jauh daripada bandar, luar bandar pedalaman, tak sama dengan kita bercakap dengan orang yang duduk di kawasan bandar. Tidak sama. Kenapa Nabi SAW suruh kita bercakap dengan orang ini mengikut kadar kefahamannya? Kerana kebiasaannya manusia ni, dia akan mengingkari sesuatu yang dia tidak tahu. Dalam satu pepatah ada disebutkan bahawa an-nasu a'da'un lima jahilu. Manusia itu musuh terhadap perkara yang mereka tidak tahu. Walaupun benda itu betul. Kalau kita cerita, lebih-lebih lagi dalam bab agama. Dalam bab agama, bukan semua orang boleh faham benda yang tinggi-tinggi. Maka kerana itu, orang yang nak menyampaikan ini, maka dia perlu tahu. Dia perlu tahu keadaan orang yang akan menerima apa yang disampaikan itu. Dan begitu juga orang yang ingin mendengar sesuatu, ataupun lebih mudah lagi, orang yang ingin belajar sesuatu, maka dia juga perlu belajar sesuatu yang sesuai dengan keadaan dia.
Kalaulah satu orang tu dia bermula daripada kosong, kanak-kanak lah contohnya, dia tak pernah belajar apa-apa, tiba-tiba kita suruh masuk dah Jahannam, maka dia tak faham, dan dia akan rasa apa benda belajar ni. Begitu juga dalam agama ini, untuk kita dapatkan sesuatu, kita perlu dapatkan yang pertama sekali yang asas, benda yang basic untuk setiap orang. Dan atas asas itulah kita tambah sedikit demi sedikit demi sedikit, sehinggalah kita sampai ke tahap yang lebih tinggi. Barulah kita ni layak nak dengar sesuatu perbahasan ilmu yang berada di peringkat atas. Kita peringkat pemula, peringkat beginner, baru nak belajar. Contohnya nak belajar fardu ain, nak belajar fiqh, dia tak boleh duk cerita tinggi selalu. Cerita khilaf itu, khilaf ini, ulama ni kata begini, ulama ni kata begitu, habis terabur. Mana satu nak pegang tak tahu. Jadi dia bermula dengan yang asas. Kalau dia tidak tahu tu tak jadi masalah, maksudnya dia tak faham. Yang jadi masalahnya, sampai satu tahap dia akan rasa benda ni tak betul, pelik sangat. Benda tu betul, cuma tak sesuai dengan dia, level dia tu tak sampai. Sebab itu Nabi SAW bila baginda sampaikan sesuatu kepada para sahabat dalam hadis-hadis, yang pertama sekali biasa dijumpa dalam hadis, Nabi akan ulang sesuatu tu 3 kali. Tujuan dia supaya sahabat-sahabat yang mendengar apa yang Nabi sampaikan itu, mereka dapat faham. Dan Nabi SAW juga berpesan kepada para sahabat, kerana di zaman Nabi SAW baginda telah menghantar para sahabat baginda untuk sampaikan Islam ke serata tempat, ke merata tempat, hantar ke sana, hantar ke sini sebagai utusan baginda untuk ajar orang-orang di sana tentang agama. Pernah sekali Nabi SAW hantar Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke suatu tempat. Maka Sayyidina Mu'adz bila sampai di sana, dia jadi imam. Dalam solat dia itu, dia baca surah yang panjang, sehingga orang di situ rasa tak senang. Mereka mengadu pada Nabi SAW, mana tu imam baca panjang sangat. Maka bila Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Wahai Mu'adz, adakah kamu ni nak jadi sebab fitnah? Benda yang beliau buat tu bukanlah benda yang salah, tetapi oleh kerana keadaan orang di tempat itu, mereka tidak biasa lagi, mereka baru lagi dengan Islam, tak biasa lagi, maka itu boleh menyebabkan fitnah. Begitu juga dalam penyampaian. Maka Nabi kata, bercakaplah dengan manusia ini mengikut kadar kefahaman mereka, apa yang mereka boleh faham. Gunalah bahasa yang mudah. Nak sampaikan sesuatu, gunakanlah bahasa yang mudah. Janganlah kita guna bahasa-bahasa yang orang panggil apa, bombastik. Bahasa tu bunyi dia Masya Allah, tapi orang tak faham sikit. Bunyi dia hebat, dia bermain dengan kata-kata, tapi tidak difahami.
Dalam hadis yang lain ada dinyatakan bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim. Kami disuruh untuk bercakap dengan orang ramai, dengan manusia mengikut kadar akal mereka. Kadar akal mereka. Khususnya zaman Nabi, orang baru masuk Islam. Di tempat ni masuk Islam. Jadi nak bercakap, nak sampaikan, nak terangkan tentang perkara-perkara agama ini, maka kena ikut. Zaman kita pun sama juga. Orang yang nak dengar penyampaian sesuatu ni, orang yang pelbagai lapisan keadaan, latar belakang. Ada orang yang memang dia langsung tidak ada asas. Ada orang yang asas dia sederhana. Ada orang yang tahap tinggi. Maka orang yang nak menyampaikan sesuatu itu, maka dia perlu mengambil kira perkara-perkara ni, supaya penyampaian dia itu dapat memberi kesan, dapat difahami, dapat diamalkan. Sama juga guru-guru yang mengajar, yang menyampaikan sesuatu, maka dia perlu sampaikan kepada pelajar itu sesuatu yang pelajar ni boleh faham dan akal mereka boleh tangkap. Kalau kita mengajar kanak-kanak, kadang-kadang dia ada di kalangan budak-budak tu ada yang dia cerdik, jadi dia nak tahu lebih, dan soalan-soalan dia pun lain daripada orang. Dia nak advance. Jadi guru yang mengajar ni dia kena imbangkan, supaya janganlah disebabkan dia seorang habis semua tak faham. InsyaAllah. Begitu juga kita ini, bila kita terlibat dalam sesuatu pekerjaan, apa yang kita buat harian, maka kita perlu tahu hukum hakam dalam setiap pekerjaan yang kita buat, dan tahu itu mengikut kadar yang kita nak guna. Kadar kita nak berniaga, tengok kadar perniagaan kita, jenis perniagaan kita besar mana, maka kita perlu tahu segala perkara yang berkait dengan perniagaan kita itu, dari segi hukumnya bagaimana, apa yang perlu kita buat. Sama yang asasnya itu, supaya dalam apa yang kita buat itu sentiasa kita berada di atas landasan yang betul, yang diajar oleh syarak. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama tadinu tudanu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kamu memperlakukan, yakni kamu buat sesuatu kepada orang lain, maka begitulah kamu akan dibalas. Ini sifir kehidupan. Nabi kata, apa yang kita buat kepada orang lain, maka benda yang sama juga nanti akan ada orang buat pada kita. Orang balas balik pada kita. Dengan sebab perbuatan kita itu, kita akan dibalas benda yang sama. Sama ada cepat ataupun lambat, yang tu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat cepat, ada yang dapat lambat. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita ditimpa sesuatu, kita tak perasan, tak sedar. Sebenarnya dulu kita pernah buat begitu. Kalau contoh macam saya ni terlibat dalam mengajar, kadang-kadang bila kita tengok anak murid ni, manalah susah sangat budak ni, liar sangat, tak payah nak dengar. Kita pun flashback balik, tengok zaman belajar kok ada buat kok. Tengok
Ataupun anak kita tengok, mana dia ni seorang ni lain daripada orang lain. Tengok balik. Mungkin ada sesuatu yang kita buat, kita dapat benda yang sama. Masya-Allah. Ini sifat Nabi SAW kata begitu. Sebagian ulama mereka mensyarahkan hadis ini dengan mengatakan bahawa sebagaimana kamu membalas orang lain atas perbuatan mereka, orang tu buat sesuatu, kita pun balas, maka begitulah nanti orang lain akan balas kepada kita atas perbuatan kita sendiri. Kita akan dapat balasan daripada orang lain disebabkan perbuatan kita. Masya-Allah. Jadi orang yang beriman ni, kalaulah dia hidup dengan mengikut apa yang Nabi SAW ajar kepada dia, Nabi SAW banyak menerapkan kepada umat baginda SAW supaya kita ini, orang yang beriman ini, orang Islam ini mempunyai akhlak yang terpuji. Sesiapa sahaja yang menyuburkan akhlak dalam diri dia, wujudkan sifat-sifat yang baik di dalam diri dia, maka insya-Allah kehidupan dia jadi baik. Kehidupan dia akan jadi baik. Orang akan buat baik pada dia. Sebab apa? Dia sentiasa buat baik pada orang. Sentiasa buat baik pada orang. Hatta hati dia pun bersih. Hati dia bersih. Hati yang bersih ni sesuatu yang boleh kita kata susah. Zaman Nabi pernah sekali dalam suatu majlis, Nabi beritahu kepada para sahabat yang ada dalam majlis, Nabi kata sekejap lagi akan ada satu orang ahli syurga masuk. Nabi kata. Maka sahabat-sahabat dalam majlis tunggu, tengok ada satu orang masuk dalam keadaan dia baru selesai berwuduk, air wuduk dia masih lagi menitis. Kemudian dia letak selipar dia atas bahu, digantung. Kemudian pada keesokan harinya, hari yang kedua, dalam majlis Nabi beritahu lagi, sekejap lagi ada satu orang ahli syurga akan masuk. Maka bila ditunggu, tengok orang yang sama. Orang yang sama seperti semalam, dalam keadaan yang sama. Baru selesai berwuduk, air wuduk dia masih lagi menitis, letak selipar di atas bahu dia. Kemudian pada hari yang ketiga, Nabi SAW dalam majlis sebut lagi benda yang sama. Sekejap lagi akan masuk kepada kamu satu orang ahli syurga, dan orang yang sama juga masuk. Maka salah seorang daripada para sahabat ini yang ada dalam majlis tu, dia dalam hati dia rasa, nak tahu juga ni apa kelebihan si fulan ni. Sehingga Nabi sebut 3 hari berturut-turut satu orang ahli syurga akan masuk, dan dia orang yang masuk 3 hari. Apa amalannya? Maka dia pun selepas daripada majlis pergi turut sahabat ni sampai ke rumah. Dia sampai di rumah, dia pun bagi tahu, saya ni ada balas sikit dengan ayah kat rumah. Saya ada berselisih faham dengan ayah di rumah. Boleh tak dalam beberapa hari ni saya tumpang mai tidur sini? Kata sahabat tu, kata tak ada masalah, boleh.
Maka bila duduk di rumah tu, siang hari, malam hari, sahabat ni dia cek, dia nak tahu apa amalan special orang. Dia cek, dia tengok, tidur super tula je. Tak ada lah kata bangun malas, semayang panjang-panjang, tak ada. Dalam hadis, dalam riwayat tu sebut, dia kata cubanya sahabat ni bila dia kalih badan, dia alih badan, dia dipusing, dia sebut nama Allah. Itu je lah. 3 hari, 3 malam, benda yang sama je. Tak jumpa hot special. Kemudian bila hari yang setelah hari yang ketiga, dia mau bagi tahu, sebenarnya saya tak ada balas apa dengan ayah saya. Cuma saya ni dengar Nabi SAW sebut 3 hari berturut-turut bahawa akan masuk satu orang ahli syurga sekejap lagi, dan ketiga-tiga kali itu kamu yang masuk. Maka saya nak tahulah apa amalan kamu yang istimewa yang menyebabkan Nabi SAW cakap begitu tentang kamu. Maka sahabat ni kata, amalan saya macam yang kamu nampak je lah. Tu je lah adanya. Maka sahabat yang mari tu, dia kata tak, kalau begitu tak apa. Bila dia nak bergerak, nak pergi, sahabat tu panggil. Dia kata ada satu. Saya ni setiap hari sebelum tidur, saya bersihkan hati saya daripada semua perasaan yang tidak baik terhadap orang Islam. Sebelum tidur, setiap hari dia bersihkan hati dia daripada semua perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap orang-orang Islam. Dia marah ke siapa ke, dia habis kosong-kosong. Itu amalan saya. Maka sahabat yang mari ni, dia kata, inilah amalan yang menyebabkan Nabi SAW cakap begini 3 hari tentang kamu. Hati bersih, kosong. Hati yang bersih. Ini sifat orang beriman. Jadi bila disebabkan sifat-sifat yang seperti inilah, maka kehidupan kita ni akan jadi baik. Sekiranya kita ingin mendapat sesuatu kebaikan yang banyak, maka kita kena buat benda baik. Kena buat benda baik. Kalau kita tidak dapat melakukan kebaikan, sekurang-kurangnya janganlah kita ini menyebabkan orang jadi susah. Kalau kita tak boleh senangkan orang, tak boleh buat baik pada orang, sekurang-kurangnya janganlah kita ini menyusahkan orang, menyakitkan orang. Duduk senyap je, supaya kita ini tidak beroleh susah, tak dapat susah selepas itu. Sebab kalau kita ini jadi sebab untuk orang jadi orang susah, maka satu masa nanti orang akan jadi sebab kita susah. Jadi itu yang Nabi SAW bagi tahu pada kita, kama tadinu tudanu. Hadis ni kalau ikut, dia ada beberapa ayat sebelum tu, dan kita pun dah baca sebenarnya. Nabi SAW bagi tahu pada satu orang sahabat, Nabi SAW bersabda, "Adz-dzambu la yunsa." Dosa tidak akan dilupakan. Apa-apa dosa yang kita buat, dosa tu akan tetap ada sehinggalah ke akhirat, sehinggalah kita akan dibalas dengan dosa-dosa kita tu. Wal birru la yabla. Segala kebaikan tidak akan usang, tidak akan lusuh, tidak akan hilang. Wad dayyanu la yamutu. Dan zat yang akan memberi balasan tidak akan mati. Allah Ta'ala, dia tak akan mati. Kemudian barulah Nabi beritahu, kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu buat orang, begitulah kamu akan dibalas. InsyaAllah.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kamu semua, maka akan dilantik penguasa ke atas kamu. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pemerintah kepada umat manusia ini berdasarkan keadaan manusia itu, yakni baiknya ataupun buruknya. Kalaulah umat manusia ini, khususnya orang-orang Islam, ini cerita orang Islam, orang bukan Islam ni, dia tak ada apa-apa kesan dalam dunia ni. Kesan baik, kesan buruk tak ada. Kesan baik, kesan buruk dalam dunia ni berpunca daripada orang Islam, orang beriman. Berpunca daripada orang beriman. Sebab tu Nabi bagi tahu pada sahabat benda ni. Kalaulah kita orang-orang Islam ini, orang beriman ini, bertakwa kepada Allah, takut pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu orang pemerintah yang akan takut pada Allah Subhanahu wa taala terhadap berkenaan dengan hak-hak rakyatnya. Pemerintah yang seperti itu Allah Taala akan hantar. Tapi kalaulah orang-orang yang beriman ini, orang-orang Islam ini, mereka tidak ada sifat takwa, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, banyak memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah sebaliknya Allah Taala akan hantar pemerintah yang macam tu juga. Kama takunu yuwalla alaikum. Ada dalam sebuah hadis qudsi, maksudnya tertulis di dalam kitab-kitab yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anallahu, akulah Allah, Malikul muluki, raja kepada segala raja, Qulubul muluki wa nawasihim biyadi. Semua hati raja-raja dan ubun-ubun mereka berada di dalam kekuasaan aku. Sekiranya hamba-hamba itu taat kepada aku, ja'altuhum alaihim rahmatan, aku jadikan penguasa raja-raja ini ada sifat rahmat ke atas mereka, yakni ke atas manusia. Wa inhum asawni ja'altuhum alaihim uqubatan. Kalaulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka tidak taat kepada aku, maka aku jadikan mereka, yakni raja-raja itu, sebagai satu balasan, yakni balasan yang tidak baik, alaihim, kepada mereka, kepada hamba-hamba aku. Fala tashtakhilu bisabbil muluki, maka kamu jangan sibuk untuk mencaci raja-raja. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum, akan tetapi hendaklah kamu bertaubat kepada aku, pasti aku akan lembutkan mereka untuk kamu. Yani Allah Ta'ala sendiri yang akan lembutkan raja-raja itu untuk kebaikan rakyatnya, kebaikan orang yang di bawahnya. Dia sifir dia. Dia nak pemimpin yang baik, yang ambil tanggungjawab, yang tunaikan tanggungjawab. Yang pertama sekali, dia daripada diri kita dulu. Hak pertama sekali. Orang yang baik, Allah Ta'ala akan hantar orang yang baik juga. Umat ni baik, manusia ni baik, Allah akan hantar orang yang baik juga untuk jaga dia. Kalau kita ni tidak baik, Allah Ta'ala akan hantar orang yang tidak baik juga. Tapi ini bukanlah untuk, kita kata, ini untuk kita. Untuk kita. Kalau kita nak orang atasan kita baik, maka yang pertama sekali kita jadi baik. Untuk diri kita. Tak boleh tengok untuk orang. Untuk orang kita kata ke orang je, untuk diri kita. Khair.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu. Eh? 4 minit lagi. Berapa masuk? 28. Oh, ni panjang ni. 8:27. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.